Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 1 ditugaskan dengan tajuk assignment untuk menyatakan perbezaan antara usul fiqh, qawaid fiqh dan maqasid syariah. Jadi di dalam kajian ini kami akan menyentuh berkaitan dengan pengenalan usul fiqh, qawaid fiqh, maqasid syariah dan perbezaan ketiga-tiga bidang ilmu tersebut. Dan akhir sekali kami akan nyatakan penutup ataupun kesimpulan. Untuk pengenalan ketiga-tiga ilmu tersebut penting untuk muqallid dan mujtahid dalam mengeluarkan hukum, kerana ketiga-tiga ilmu tersebut adalah ilmu alat bagi mengeluarkan hukum. Dan ketiga-tiga ilmu ini juga, yakni ilmu usul fiqh, qawaid fiqh dan maqasid syariah ini juga adalah ilmu alat untuk seorang muqallid memahami hukum, yakni memahami hukum syarak dan dapat memahami cara para ulama beristidlal dengan ketiga-tiga ilmu tersebut. Muqallid di sini adalah orang yang mengikuti mujtahid. Sebagai contoh, kita di dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i adalah mujtahid dan kita pengikut kepada mazhab Syafi'i dipanggil sebagai muqallid. Jadi dengan mempelajari ketiga-tiga ilmu tersebut, kita dapat memahami hukum syarak dan juga kita dapat memahami cara para ulama beristidlal dengan ketiga-tiga ilmu tersebut. Di samping itu juga, ilmu ini juga penting kepada seorang mujtahid, yakni orang yang mujtahid, yakni orang yang mampu mengeluarkan hukum secara terus daripada Al-Quran. Jadi ilmu ini penting kepada mereka untuk mereka mengeluarkan hukum. Bahkan bukan sahaja tiga ilmu ini, bahkan banyak lagi ilmu-ilmu yang patut dikuasai oleh seorang mujtahid. Pada poin kedua, kami telah nyatakan ketiga-tiga ilmu ini digunakan dalam berfatwa, tetapi mempunyai sedikit perbezaan antara ketiga-tiga ilmu tersebut. Walaupun ketiga-tiga ilmu ini saling berkaitan antara satu sama lain, bahkan tidak boleh dipisahkan antara ketiga-tiga ilmu tersebut. Ketiga-tiga ilmu ini digunakan di dalam berfatwa. Walaupun ketiga-tiga ilmu ini digunakan saling digunakan di dalam fatwa, tetapi ia mempunyai sedikit perbezaan antara satu sama lain yang akan dinyatakan oleh ahli kumpulan kami, terutamanya di dalam isu-isu baharu yang tidak terdapat di dalam kitab-kitab dahulu. Sebagai contoh, kita dapat lihat isu berkaitan dengan new water, contoh air kumbahan yang diproses sehingga hilang zat, yakni hilang bau, rasa dan warna, seolah-olah menjadi air putih biasa. Isu ini kalau kita lihat di dalam kitab-kitab yang dahulu tidak ada disebutkan, tetapi isu ini dibahaskan pada zaman kontemporari. Jadi tepatlah apa yang dikatakan oleh ulama, taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zaman, yakni berubahnya hukum dengan sebab berubahnya zaman, yakni berubahnya masa. Dan perlu diingatkan bahawa berubah hukum tersebut adalah di dalam sebahagian isu sahaja, tidak di dalam perkara usul, tidak di dalam perkara-perkara yang asas seperti mana wajib sembahyang, wajib berpuasa. Itu tidak terdapat perubahan hukum, kerana hukum tersebut telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala sejak dahulu lagi. Aqimis salata li dhikri, aqimus salah wa atuz zakah telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan tidak akan berubah sampai bila-bila perkara tersebut. Adapun disebutkan bahawa berubahnya hukum itu adalah di dalam sebahagian isu sahaja yang kecil-kecil. Saya serahkan pembentangan seterusnya kepada ahli kumpulan. Dan saya akan menerangkan sedikit tentang usul fiqh. Takrif usul fiqh menurut Imam Hanafi adalah kaedah-kaedah yang digunakan untuk menghasilkan istinbat
hukum syarak daripada dalil-dalil tafsili, iaitu dalil-dalil yang terperinci. Menurut mazhab Syafi'i pula adalah ilmu usul fiqh ini adalah ilmu untuk mengetahui dalil-dalil fiqh secara ijmali, cara mengeluarkan hukum daripada dalil fiqh dan keadaan orang yang mengeluarkan hukum, iaitu mujtahid. Kemudian usul fiqh terbagi kepada dua, iaitu hukum taklifi. Hukum taklifi ialah kitabullah yang mengandungi tuntutan terhadap mukallaf supaya melakukan atau meninggalkan ataupun membuat pilihan terhadap sesuatu perkara. Ianya terbagi kepada 5, iaitu wajib, sunat, harus, haram dan juga makruh. Kemudian hukum wada'i. Hukum wada'i ialah kitabullah yang menjadikan sesuatu perkara sebagai sebab syarat halangan sah dan juga batal. Ianya terbagi kepada 5, iaitu sebab, syarat, sah, halangan dan juga batal. Kemudian terdapat dalil-dalil yang disepakati. Dalil-dalil yang disepakati ialah dalil-dalil yang diterima oleh semua ulama dalam menentukan hukum-hukum syarak. Terdapat 4 dalil-dalil yang disepakati ulama, iaitu Al-Quran, As-Sunnah iaitu hadis, kemudian ijma' dan juga qiyas. Seterusnya terdapat juga dalil-dalil yang tidak disepakati ulama, iaitu al-istihsan, al-istishab, al-masalih al-mursalah, qaulu sahabi, saddu zara'i dan juga al-urfu wal-adah. Seterusnya, qawaid fiqh. Qawaid fiqh terdiri daripada 2 perkataan, iaitu qawaid yang bermaksud kaedah, manakala fiqh membawa maksud kefahaman. Istilah bagi qawaid fiqh adalah, menurut Imam Jurjani dalam kitab Qawaid al-Fiqhiyah, qadiyatu kulliyatu muntabiqatu ala jami'i juz'iyatihi, yang bermaksud ketentuan yang umum yang bersesuaian dengan bahagiannya. Kesimpulannya, daripada istilah ini, qawaid fiqh adalah kaedah umum yang digunakan para ulama untuk mengeluarkan hukum dengan mudah melalui kaedah-kaedah umum. Pembicaraan tentang qawaid fiqh tertumpu kepada perbuatan mukallaf untuk menatijahkan hukum berdasarkan qawaid fiqh, sama ada wajib, haram, sunat, harus ataupun makruh. Orang yang mempelajari qawaid fiqh memudahkan seseorang mengetahui hukum bagi masalah fiqh, terutamanya isu-isu baharu yang tidak dapat dibincangkan dalam kitab dahulu. Terdapat 5 qawaid asas. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara berdasarkan niat. Contoh bagi kaedah ini adalah, kaedah ini penting untuk membezakan antara ibadah yang wajib dan juga ibadah yang sunat. Kedua, ad-darara yuzalu. Kemudaratan patut dihilangkan. Contoh bagi kaedah ini adalah seperti rokok yang diharamkan oleh para ulama kerana rokok membahayakan kesihatan seseorang yang menghisap rokok. Ketiga, al-musyaqqatu tajlibu taisir. Kesukaran mengundang kemudahan. Contoh kaedah ini adalah seperti solat jamak dan qasar bagi orang yang bermusafir. Yang keempat, al-'adatu muhakkamatun. Adat dijadikan hukum. Contoh kaedah ini adalah seperti aktiviti jual beli tanpa lafaz akad. Ianya diharuskan oleh ulama seperti Imam Nawawi kerana sudah menjadi kebiasaan. Kaedah yang kelima bagi qawaid asas adalah al-yaqinu la yuzal bisyak. Yakin tak dihilang dengan syak. Contoh kaedah ini adalah seseorang itu mengesyaki wuduknya batal atau tidak, sedangkan tiada tanda, maka wuduknya tidak dikira batal. Maqasid syariah ialah tujuan, makna dan hikmah yang ditetapkan oleh syariat Islam
dalam hukum hakam yang disyariatkan serta rahsia dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Terdapat 3 pembahagian maqasid syariah mengikut maslahah. Yang pertama, daruriyat, kedua, hajat, yang ketiga, tahsiniat. Daruriyat ialah suatu perkara yang sangat diperlukan sehingga sampai ke tahap terdesak dalam kehidupan manusia dan kejayaan di akhirat. Terdapat 5 prinsip utama dalam daruriyat, iaitu memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Sebagai contohnya ialah kewajipan seorang Muslim untuk pergi berperang bagi memelihara agama daripada orang-orang kafir. Seterusnya ialah hajat. Hajat ialah perkara yang diperlukan oleh manusia bagi menjamin kehidupan dengan mudah dan mengelakkan kesukaran. Contohnya rukhsah dalam ibadah. Sebagai contoh, seorang yang bermusafir diharuskan untuk solat jamak dan qasar dan berbuka ketika bulan Ramadan. Tahsiniat ialah mengamalkan perkara yang patut daripada adab-adab yang baik dan menghindari perkara yang mencemarkan yang ditolak oleh akal rasional. Contoh mengamalkan perkara-perkara adab-adab yang baik ialah adab-adab ketika belajar, itu menjaga suara, tidak membuat bising ketika belajar. Muhammad ingin menerangkan tentang perbezaan antara ilmu usul fiqh, qawaid fiqh dan maqasid syariah. Ilmu usul fiqh, qawaid fiqh dan maqasid syariah walaupun terdapat perbezaan daripada sudut bahagian ilmu, tetapi ketiga-tiga ini sangat penting dalam ilmu usul fiqh yang sentiasa berkembang seiring dengan perkembangan masa dan tempat. Tambahan pula, maqasid syariah merupakan sebahagian daripada ilmu usul fiqh yang diasingkan oleh Imam Syatibi melalui kitab Al-Muwafaqat fi Usuli Al-Syariah dan diikuti oleh beberapa ulama lainnya seperti Al-Rawsuni dan lainnya sehingga berkembang dengan disiplin yang lebih baik. Persamaan ketiga-tiga ilmu ini ialah ilmu-ilmu ini digunakan oleh fuqaha dalam ijtihad dan mengetahui hukum fiqh secara lebih terang. Perbezaan ketiga-tiga ilmu ini pertamanya dapat dilihat melalui takrif ketiga-tiga ilmu ini. Para ulama mentakrifkan usul fiqh dengan mengetahui dalil-dalil fiqh secara ijmali, mengetahui cara menggunakan dalil fiqh dan mengetahui keadaan orang yang layak menggunakan dalil fiqh, yakni mujtahid. Manakala qawaid pula bermaksud prinsip-prinsip umum yang digunakan dalam kajian hukum Islam, iaitu fiqh, untuk menjelaskan, merumuskan dan mengaplikasikan hukum-hukum syariah. Dan maqasid syariah pula ialah merujuk kepada tujuan yang ditempatkan sebagai pedoman utama dalam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam, dan mereka mencerminkan sifat universal, adil dan rahmatan lil alamin, iaitu rahmat bagi seluruh alam dan ajaran Islam. Maqasid syariah membantu memastikan bahawa hukum syariah tidak hanya diterapkan secara mekanis tetapi juga dengan memperhatikan kesejahteraan dan keadilan. Akhir sekali dapat dirumuskan ketiga-tiga ilmu ini penting terutama dalam berijtihad dan saling berkaitan antara satu sama lain. Penuntut ilmu fiqh sewajarnya mahir dalam mengaplikasikan ketiga-tiga ilmu ini termasuk lagi ilmu-ilmu yang lain. Justru dengan ketiga-tiga ilmu ini iaitu usul fiqh, qawaid fiqh dan maqasid syariah, kedudukan syariat Islam kekal akademik mengikut peredaran zaman. Syariat Islam tidak mengalami kebekuan dalam menjawab pelbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat tanpa terhenti dari semasa ke semasa.